Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zura kat sini. Apa khabar, sihat? Okey, hari ni kan Zura nak share satu saja topik pendek, iaitu nak target pada sales ke ataupun nak target pada profit. Sales ni maksud dia nilai jualan, profit ni bermaksud nilai keuntungan. So, sebelum tu Zura nak explain dululah maksud nilai jualan sales dengan maksud keuntungan. Okey. Zura ambil contoh. Okey, Zura ambil contoh ni lah. Contoh saja, so contoh barang sajalah. Dia punya nilai sebenar semua Zura create sendiri. Okey, contoh. Okey, contoh barang ni nama dia Miracle Coco. Kegunaan dia untuk booster bagi penurunan berat badan lah. Okey, ni Miracle Coco ni. Lepas tu, okey, contoh dia harga yang kita jual dia ialah RM29. Okey, kalau kita dapat jual 10 kotak, maksud dia RM29 darab dengan 10, betul? Jadi nilai jualan dia RM290 ataupun kita panggil sales lah. Sales dia RM290. Okey, kalau cara nak kira keuntungan atau profit pula, harga jual tolak dengan harga kos barang. Okey, harga kos barang tu contoh kita dapat daripada kilang lah, ataupun kita dapat daripada, macam kalau pengedar dapat daripada HQ kan. Okey, contohlah kita dapat daripada HQ lah. Kita pengedar, kita dapat daripada HQ harga RM19. Okey, kita jual balik RM29. Okey, maksud keuntungan dia ialah harga jual tolak harga kos. Okey, RM29 tolak RM19. Jadi keuntungan ni kita akan dapat RM10. RM10 satu kotak. Untung RM10 satu kotak. Kalau kita dapat jual 10 kotak, untung yang kita dapat ialah RM10 darab 10, 100. Betul? So far faham kan? Okey, nak bagi contoh lagi Sajalah ulang contoh kan, senang nak faham. Okey, bagilah produk lain pula lah. Contoh glowing Didymos cake. Contohlah Zura bagi contoh harga dia. Contoh saja, ni contoh saja nombor dia, nombor semua supaya nak mudah faham. Okey, contoh RM50. Harga jual RM50. Lepas tu dapat jual 10 kotak. 10 kotak, okey. RM50 darab 10 kotak. Sales yang kita dapat ialah RM50 darab 10, RM500. Sales. Belum untung lagi. Sales tau. Maksud dia nilai jualan. Okey, contoh kita dapat daripada kilang harga RM30. RM30. Kita jual balik tadi berapa? RM50, betul? Okey, RM50. So, RM50 harga jual tolak dengan harga kos. Harga kos tu kita ambil daripada harga kilang lah. Harga kilang tadi RM30 kan? Okey, RM50 tolak RM30 sama dengan RM20, betul? Okey. Untung dia RM20 untuk satu kotak. Kalau kita dapat jual 10 kotak, RM20 tadi untung, darab 10 kotak akan dapat untung berapa? 200. Betul? Betul. Okey. Faham so far? Okey. Itu contohlah nak terangkan maksud nilai jualan sales dengan untung, profit. Okey, dia kena faham dulu sampai kat situ. Faham so far? Okey. Kenapa kita kena tahu cara kira untung? Kenapa? Sebab supaya kita nak setkan target berapa duit sebenar yang kita dapat. Duit yang kita betul-betul dapat lah. Maksud dia bukan duit tu just lalu je through kita, lepas tu dah habis. Tak ada. Okey, Zura bagi contoh situasi. Okey, contoh Ali dapat jual barang okeylah, bagi barang senang sikit nak nampak kan. Barang. Okey, contoh benda ni harga dia
RM1,000. Contoh sajalah. Okey, Ali dapat jual barang berharga RM1,000. Tapi kos dia ialah RM800. Kos RM800. Jadi untung yang Ali dapat ialah RM200. Okey? Okey. Siti pula. Siti jual Siti jual ni pula. Siti jual contoh sajalah. Siti jual barang B. Barang B harga dia RM800. Tapi kos barang B ialah RM500. Jadi untung kasar yang Siti dapat ialah RM300. Okey, Ali dapat untung RM200. Ali dapat untung RM200. Siti dapat untung RM300. Jadi walaupun hasil jualan Ali lebih besar, lebih banyak daripada Siti, profit yang Siti dapat lebih besar daripada Ali. Faham tak sampai kat situ? Maksud dia, Siti sebenarnya buat lebih banyak duit daripada Ali. Sebab dia dapat untung lebih banyak daripada Ali. Tu kena faham. Kena faham sampai situ. Faham tak? Okey. Rasa senang je. Okey. Kenapa kita kena tahu? Kenapa kita kena tahu berapa untung setiap barang? Kenapa? Bila kita jual, contohnya kita jual, kalau jual satu produk tu tak ada masalah lah. Contoh kita jual banyak barang, 10 produk lah contoh dia kan. Bila kita tahu berapa untung setiap barang, mudah kita nak setkan target. Kita nak fokuskan jual barang mana. Contoh ada 10 barang. Okey, barang yang pertama ni contoh untung dia lebih banyak lah daripada barang-barang yang lain ni. Untung ni lebih banyak. Jadi kita kalau boleh kita nak fokus lah jual benda yang untung lebih banyak, betul tak? Supaya maksud dia kita buat duit lebih banyak lah sebenarnya. Sebab lagi satu, bila kita dah fokuskan barang mana yang kita nak jual, sebab otak manusia ni special sebenarnya. Okey, bila kita dah setkan target, kita akan dapat apa yang kita dah set pada mind kita tahu. Sebab otak kita ni memang special. Okey, dia macam bila kita dah setkan target, contoh kita nak jual barang A. Maka kita punya lisan, kita punya cara percakapan, bila kita deal dengan customer, kita akan automatically kita akan fokus pada situ tau. Walaupun kita ada 10 barang, contoh barang yang pertama tadi tu profit dia lebih besar daripada barang-barang lain, kita akan fokuskan pada barang tu lah, untuk kita dapat untung lebih. Okey, jadi bila kita setkan target untuk berniaga, lebih baik fokuskan pada profit. Sebab profit ni duit sebenar yang kita akan dapat. Macam sales ni sales memanglah duit memanglah kita nampak duit kan, dalam bentuk duit. Tapi berapa untung yang kita dapat sebenar-benarnya, berapa income yang sebenar-benarnya, barulah kita rasa yang kita sebenarnya buat duit. Tak adalah kita macam sales laju je, contoh kita dapat buat bulan tu 5,000 lah, contoh lah 5,000. Tapi bila dah tolak kos, tinggal untung 1,000 je kan. Berbanding kalau kita buat sales 5,000 tapi profit dia besar kan. Benda-benda yang kita jual semua tu profit dia besar. Contoh kos cuma 2,000 saja. Jadi kita dapat untung 3,000 betul. Seronok kan? Dapat untung 3,000 berbanding untung 1,000. Okey, Zura cerita benda ni sebab sebenarnya masa Zura mula-mula berniaga dulu kan, Zura bukanlah tak cakap tak kisah, cuma tak alert sangat benda ni. Bila tak alert benda ni, kita main jual je. Apa yang ada jual je lah. Macam tu. Bila at the end of the day, bila last kali bila dah kira apa semua kan, sales banyak lah bulan ni. Contoh 10,000. Contoh 10,000. Duk kira, tiba-tiba dah tolak itu, tolak ini kan. Dah tolak kos. Sekali bila dah tolak kos,
Ya Allah, takkan untung 2,000 je. Memang kelakar jugalah. Tapi yelah, waktu tu kita mula-mula lah berniaga. Kita tak faham kan, kita tak pandai sangat. Jadi Zura tak nak lah benda ni berulang. Macam dalam tim Zura, walaupun kita ada banyak. Hai, Assalamualaikum Ayana. Baru ada. Okey, macam contohnya satu barang tu, walaupun sales dia besar, contoh RM100 kan, tapi dia punya kos tu bila kos dia tu mahal RM80, untung kita dapat RM20 je kan. Untung dapat RM20 je, tak sedap sangat lah. Untung RM20 okey lagi. Kalau untung RM10 macam mana? Kan tak seronok lah. Jadi kita kena targetkan lah produk apa yang kita nak jual berdasarkan dia punya keuntungan. Sebab kalau kita main jual je, kita tak tahu untung berapa kan. Jual je lah. Bila jadi macam tu, dia macam seolah-olah kita lalukan duit tu je tau. Lalukan duit tu je. Lepas tu kita at the end of the day, kita tak dapat untung. Kita tak rasa. Bila benda ni berterusan kan, benda lama-lama kita akan rasa penat tau. Apa hal lah kita berniaga kan, duit tak nampak pun tak nampak kan. Tak nak macam tu lah. Zura cerita berdasarkan pengalaman sendirilah. Sebab masa mula-mula berniaga dulu, Zura tak pandai setting harga untuk produk. Macam Zura kan berniaga juga kan, produk lain, bahan takoyaki. Masa tu kita just macam setting je harga sekian-sekian kan. Untung tak ada kira sangat. Untung gitu-gitu je lah. Lepas tu bila dah jual, seronok-seronok kan. Benda ni laju sebab masa tu kita setting harga murah lah. Sebab baru permulaan kan. Dan kita pun tak pandai nak setting harga. Bagi je lah harga murah. Biar laju, konon-konon lah biar laju. Memang laju. Satu hari tu memang berbeg-beg lah jual. Tapi penat lah. Penat satu hal lah. Lepas tu bila dah kira untung ni je ke penat je jual ni. Penat jual banyak kan. Penat jual berguni-guni jual kan. Tapi kenapa untung gini je. Last kita sendiri yang rasa macam penat dan akan jadi demotivate lah. Okey, jadi macam untuk tim Zura, biasanya Zura akan tengok lah. Okey, kalau rasa okey, untung dia okey ni. Okey, push kat sini. Sebab selain daripada untung lah, Zura akan tengok jugalah produk tu tengah hot ke apa kan. Produk tu tengah hot ke, ready stock ke. Kalau produk hot, memang kita try push kat situ lah sebab banyak permintaan. Tapi kalau boleh, cari produk yang hot dan at the same time dia punya profit tu bagus lah. Barulah kita macam semangat saja, bukan semangat sajalah. Kita nak duit betul. Jadi kita kena fokuskan pada profit. Jadi berapa banyak pun produk yang kita ada, kita kena tahu berapa profit dia. Kena tahu berapa profit. So that kita akan fokuskan pada produk-produk yang banyak profit. Okey. Untuk produk yang profit tak banyak, tapi ada cara jugalah. Macam mana yang kita nak, macam dia punya produk, satu produk ni, contohlah produk ni untung dia sikit je untuk satu box. Tapi ada cara untuk kita dapatkan duit banyak hanya dengan menjual dia. Walaupun dia profit untuk satu produk ni kecil. Ada je cara-cara dia. Yang itu nantilah Zura cerita dalam video lain kali lah. Sebab ni nak buat video sekejap je. Okey, itu je. Okey, thank you Yana yang menonton. Okey, Assalamualaikum.